ketika baginda Nabi SAW sampai di bumi Taif ini, Nabi keluar daripada bumi Mekah Al-Mukarramah pada tahun 620 Masihi, iaitu tahun 10 kenabian Nabi. Nabi setelah lama berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, hampir 10 tahun yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Malah semenjak kematian wafatnya isteri tercinta iaitu Khadijah, Sayyidatina Khadijah pada tahun 619 Masihi, wafatnya Khadijah yang merupakan tulang belakang Nabi yang selama ini menyokong dakwah Nabi. Dan kemudiannya pula setahun selepas itu wafat pula bapa saudaranya iaitu Abi Talib. Bila Abu Talib dah meninggal dunia, maka semakin hebat tentangan pihak Quraisy Mekah kepada Nabi. Mereka semakin berani menganiaya Nabi. Mereka semakin berani dan sampai ke tahap menyakitkan diri Nabi. Dan Nabi memikirkan bahawa Arab Quraisy Mekah ini memang dah sukar sangatlah nak berdakwah kepada mereka. Mereka memang dah degil sangat, dah tak boleh terima ajaran dakwah Islam ini. Dan malah Nabi tak boleh berdakwah. Bukan saja mereka tak terima dakwah Nabi, Nabi nak berdakwah pun dia tak bagi. Jadi Nabi pun cuba mencari satu tempat lain untuk datang untuk menyebarkan dakwah ini. Maka negeri yang paling dekat dengan kota Mekah adalah bumi Taif ini. Bumi yang mana kita sekarang duduk di sini, kita sampai di sini, keadaan cuacanya memang sejuk, macam Cameron Highland. Jadi ketika Nabi datang bersama dengan anak angkatnya iaitu Zaid bin Harithah. Nabi keluar dari rumah pada bulan Syawal, 3 Syawal. Nabi keluar sebelum subuh lagi. Nabi keluar hanya berjalan kaki saja, tuan-tuan, tidak menaiki unta. Dan Nabi keluar senyap-senyap supaya tidak diketahui oleh penduduk Mekah, kerana khawatir kalau mereka tahu bahawa Nabi keluar dari Mekah, pastinya mereka menghalang perjalanan Nabi itu. Maka Nabi menempuhi perjalanan lebih kurang selama 4 hari berjalan kaki daripada Mekah tu nak sampai ke Taif ini. Nabi naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Kerana apa? Kerana Taif ini berada di kawasan dataran yang tinggi. Dan perjalanan Nabi tempuhi dengan panas terik matahari, namun sedikit pun tidak melemahkan Nabi, kerana keyakinan Nabi, keimanan dan ketakwaannya. Nabi menempuhi perjalanan dengan penuh kesabaran dan mengharapkan dapat menyebarkan agama Allah ini, mengeluarkan manusia daripada kesesatan menyembah berhala kepada iman, kepada menyembah Allah yang Esa. Ketika Nabi sampai di Taif ini, pada awalnya Nabi disambut, dialu-alukan kedatangan Nabi oleh pemuka-pemuka Taif ini, yang mana mereka terdiri daripada kabilah yang bernama Saqif. Mereka tahu bahawa Nabi ini adalah cucu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin kota Mekah, merupakan raja kota Mekah, Abdul Muttalib ini. Maka mereka meraihkan kedatangan Nabi, meraihkan kedatangan Nabi pada awalnya. Namun ketika Nabi mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada beriman kepada Allah, mengajak mereka kepada kalimah la ilaha illallah, maka mereka terus bangun. Seorang daripada mereka terus berkata, celaka engkau Muhammad, aku tidak akan beriman kepada engkau selagi tidak terkoyaknya kelambu Kaabah. Dan seorang lagi bangun berkata, ya Muhammad, tidak ada Tuhan lain, tidak ada orang lainkah hendak dilantik menjadi rasul, dilantiknya engkau. Yang masjid di sebelah kiri kita ni, ini Masjid Kantarah. Masjid Kantarah ni adalah pada zaman Uthmaniyah. Adalah sejarah dia. Dulu sebenarnya kalau datang dengan kenderaan kecil boleh naik sampai ke atas tu. Tapi sejarahnya bukan pada zaman Nabi. Yang masjid yang saya nak tunjukkan adalah satu tempat yang Nabi sampai di sini, Nabi bersihkan badannya, membersihkan luka-luka di tubuh badannya. Jadi bila Nabi berdakwah kepada mereka, mereka menghina Nabi. Mereka berkata, tidak ada orang lainkah Tuhan kau hendak dilantikkan menjadi rasul, dilantiknya engkau. Dan yang lain juga bangun membantah, memarahi Nabi, Dan kemudiannya baginda Nabi SAW cuba mengujuk mereka. Mereka kata, Nabi berkata kepada mereka, ini dia Masjid Qu, Masjid Qu ini sekarang dah tak dibenarkan kita turun, Yang mana Masjid Qu ini ada satu batu terdapat
kesan siku baginda Nabi SAW. Jadi di situlah tempat Nabi membersihkan luka-lukanya, membersihkan luka Nabi, membersihkan darah-darah yang ada pada tubuh badan Nabi SAW. Nabi kata, tak apalah kalau kau tak beriman, tapi izinkanlah aku untuk berdakwah kepada kaummu, iaitu kaum Bani Saqif ni. Nabi minta izin untuk masuk ke dalam kota Taif, iaitu kawasan yang kita datang tadi tu, iaitu di Masjid Abdullah bin Abbas tu. Nabi minta untuk diizinkan berdakwah kepada kaum Taif di sini. Namun pemuka-pemuka mereka tidak mengizinkan. Bukan itu sahaja, malah mereka mengejek Nabi. Ya, mereka mengejek Nabi dan akhirnya dipanggilnya pula budak-budak, ya, membaling Nabi dengan batu. Masya Allah tuan-tuan, Nabi yang tidak ada persediaan ni. Nabi tidak ada perisai tuan-tuan, tidak ada perisai pada diri Nabi. Ya, Nabi datang tanpa ada apa-apa perisai. Maka ketika dibaling dengan batu, Nabi terperanjat. Ya, batu itu kena pada muka Nabi, kepala Nabi, kena pada badan Nabi. Nabi terpaksa berlari. Nabi berlari untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga begitu juga anak angkatnya Zaid bin Harithah berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Namun masih dikejar oleh budak-budak nakal ini. Malah mereka terus membaling Nabi dengan batu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita kena batu, kalau satu batu kena pada kita dah sakit. Ini Nabi bukan kena satu batu, Nabi kena banyak batu kena pada badan Nabi, sehingga berdarah-darah tubuh Nabi. Dan Nabi berlari itu, selipar Nabi berbunyi berkocak-kocak tuan-tuan. Dan kocakan itu bukan daripada air, tetapi adalah darah Nabi SAW. Bayangkan siapakah itu? Itu adalah Rasulullah, kekasih Allah. Namun dilakukan sebegitu rupa oleh penduduk Taif ini. Nabi berlari, mereka kejar Nabi. Dia berkocak-kocak bunyi daripada sandal yang Nabi pakai. Banyaknya darah Nabi mengalir dari tubuh badannya, dia terkena pada sandalnya. Dan Nabi terus berlari sehinggalah tidak dikejar oleh mereka lagi. Maka sampai di Masjid Qud tadi itulah, maka Nabi duduk di situ. Nabi berteleku. Berteleku ini Nabi meletakkan sikunya di satu batu, dan batu itu melembutkan badannya, sehingga kan siku Nabi itu ya tidak terasa sakit disebabkan batu itu melembutkan badannya. Maka ya disitulah Nabi membersihkan tubuh badannya, membersihkan darah-darah yang ada pada muka Nabi, pada badan Nabi. Dalam keadaan itu tuan-tuan, Nabi pun ya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi mengadu kepada Allah? Nabi mengadu kepada Allah bukan kerana kesakitan Nabi, tapi Nabi mengadu kepada Allah kerana Nabi tidak mampu nak mengajak manusia kepada iman, kepada dakwahnya. Apa Nabi kata? Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati wa qillata hilati wa hawali 'alan nas anta rabbi mustad'ifin ila man takalluni ila ba'idin yatajahmuni am ila aduwin malaqtahu amri illam yakun ghadab alayya fala ubali ghaira an afiyataka ya awsa'ali a'udzu binur wajhika alladhi ashraqat lahu zuluman. Nabi mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu tentang kelemahan tenagaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku pada pandangan manusia, wa qillata hilati, dan lemahnya helah aku. Aku tidak mampu nak berkata-kata, nak mengajak mereka kepada iman. Anta Rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Anta Rabbi mustad'afin, Engkau adalah Tuhan kepada golongan-golongan yang lemah. Ila man takalluni, kepada siapa ya Allah hendakku mengadu? Ila ba'idin yatajahmuni, adakah kepada mereka yang jauh memusuhiku? Am ila aduwin malaqtahu amri, ataupun kepada musuh-musuh yang telah kau memberikan kekuatan melebihiku? Namun apa kata Nabi lagi? Illam yakun bika ghadab alayya fala ubali. Namun ya Allah, aku mengadu kepadamu ini ya Allah bukan kerana diriku, tetapi cukuplah Engkau tidak marah padaku kerana aku tidak mampu untuk menyampaikan risalahmu kepada umat, kepada hamba-hamba.
tuan-tuan. Di baling batu itu Nabi menyalahkan dirinya kerana tak mampu nak berdakwah kepada manusia, bukan kerana yang dialaminya. Dan Nabi kata, tak apa ya Allah, yang paling penting Engkau maafkan aku ya Allah. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu ya Allah, yang menerangi kegelapan dunia ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha mendengar, maka Allah telah mengutuskan Jibril alaihissalam. Bersama Jibril itu 2 malaikat penjaga gunung. Datangnya Jibril kepada Nabi, ya, sedih Jibril melihat pada wajah Nabi, pada muka Nabi yang berdarah-darah, pada badan Nabi yang penuh dengan darah. Berkata Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah telah mendengar keluhanmu. Allah datangkan bersama aku ini 2 malaikat penjaga gunung. Berikanlah perintah kepadanya, nescaya dia akan mengikut perintahmu. Maka malaikat penjaga gunung ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikanlah perintah. Berikanlah perintah, nescaya akan kuhempapkan penduduk Taif ini dengan 2 gunung. Akan ku tenggelamkan, akan hancurkan penduduk Taif ini dengan 2 gunung, akan ku hempapkan kepada mereka. Namun apa kata Nabi? Apa kata Nabi, tuan-tuan? Betapa sayangnya Nabi kepada kaumnya. Nabi kata, la, jangan. La, jangan. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahda la yushrik bihi syai'a. Bahkan Nabi kata apa? Janganlah, ya. Mereka ini tak tahu, innahu qaumun la ya'lamun. Mereka ini kaum yang tidak tahu. Bahkan aku berdoa, aku harapkan kepada Allah akan mengeluarkan daripada keturunan orang Taif ini yang akan menyembah Allah yang esa tanpa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi doakan kepada kaumnya, tuan-tuan. Sayangnya Nabi kepada kita, risaunya Nabi kepada umatnya, risaunya Nabi kepada kita yang tidak dapat hidayah. Risaunya Nabi, takutnya Nabi umat-umatnya menderita kesakitan. Azizun alaihi ma'anittum. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada keturunan kamu. Azizun alaihi ma'anittum. Dia ini kalau boleh segala penderitaan, segala kesakitan umatnya dia nak tanggung. Di Taif ini Nabi dibaling dengan batu, tuan-tuan. Sakitnya tubuh badan Nabi. Nabi dibaling dengan kehinaan, tuan-tuan. Nabi dikejar, tuan-tuan. Agak-agak kalau kita apa yang kita buat balik. Tapi Nabi itu, tuan-tuan, Nabi berdoa kepada mereka. Nabi doa kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, mereka adalah kaumku yang tidak tahu. Mereka tidak mengetahui, ya Allah. Tolonglah ya Allah, istijabkan doaku. Ya Allah, keluarkanlah daripada keturunan mereka nanti orang yang akan menyembahmu ya Allah, yang tidak akan menyekutukanmu dengan sesuatu pun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya, tuan-tuan. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi. Beruntungnya kita, tuan-tuan. Nabi dulu nak jadi umat Nabi. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad, ya? Kerana apa? Kerana Nabi kita itu insan yang hebat. Di atas apa yang Nabi doa ini, sehingga kan Allah sendiri takjub dengan Nabi. Allah terus memuji Nabi, inilah hambaku makarimul akhlak, seorang hambaku yang mempunyai sifat-sifat yang amat terpuji. Nabi kita dengan Nabi-Nabi dulu-dulu, tuan-tuan. Nabi dulu-dulu kalau umatnya degil, tak nak terima dakwah, setelah diberikan amaran, mereka akan berdoa untuk kehancuran umat mereka. Tapi Nabi kita, tuan-tuan, Nabi berdoa kepada Allah lagi, ya. Nabi kata apa? Umatnya tak tahu, kesiankan umatnya. Sayangnya Nabi kepada kita. Dan kenapa kita tak sayangkan Nabi? Kenapa berat sangat lidah kita nak bersalawat kepada Nabi? Ketika Allah turunkan wahyu, Allah
Allah turunkan wahyu memberitahu kepada Nabi, man salla alaika marras sallallahu bihi asyara. Sesiapa yang bersalawat kepadamu Muhammad dengan satu salawat, maka aku Allah ini pencipta ini akan bersalawat kepada umatmu dengan 10 salawat. Gembiranya Nabi, tuan-tuan, Nabi gembira sangat sehingga Nabi sujud begitu lama. Nabi sujud syukur begitu lama sehingga sahabat yang bersama dengan Nabi itu menangis menyangka Nabi dah wafat. Kerana lamanya Nabi sujud. Nabi sujud syukur. Syukur kerana kelebihan yang diberikan kepada umatnya oleh Allah. Oleh itu tuan-tuan, mulai hari ini tanamkan perasaan cinta kita, perasaan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Kalau hati kita tak rasa apa-apa, minta pada Allah, ya Allah, tanamkanlah rasa cinta aku pada Rasulullah, kerana Rasulullah cintakan aku, kerana Rasulullah sayangkan aku. Ya Allah, lembutkan hati aku agar aku dapat cintakan Rasulullah. Di Madinah tuan-tuan pernah berlaku satu peristiwa. Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi menangis, bergenang air matanya. Sahabat-sahabat terus bertanya, Wahai Rasulullah, kenapa engkau menitiskan air mata Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata, aku rindukan umat-umatku, aku rindukan saudara-saudaraku, aku rindukan saudara-saudaraku. Bertanya sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku, namun saudara-saudaraku adalah mereka yang tak pernah jumpa aku. Tak pernah jumpa aku, tapi mereka sayangkan aku, mereka selalu bersalawat kepadaku, mereka cintakan aku. Itulah umat akhir zaman kita ini tuan-tuan. Nabi dah tinggalkan kita 1440 tahun. Kita tak pernah pun kenal Nabi. Tapi Alhamdulillah, kerana dakwah Nabi, kerana dakwahnya itu, ya dakwahnya sahabat-sahabat, maka kita dapat mencintai Nabi, dapat merasai rindunya pada Nabi, dapat beramal dengan sunnah apa yang Nabi lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, lepas ini ya, kita berazam, tanam azam di hati kita, kita nak menjadi umat Nabi yang banyak bersalawat kepada Nabi. Kerana kalau kita nak jumpa Nabi di hari akhirat, Nabi kata Nabi kata, sesiapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dia akan dibangkitkan nanti bersama-sama dengan aku di hari akhirat kelak. Jadi kalau kita nak dibangkitkan bersama Nabi, nak berjalan seiring dengan Nabi, ya, nak Nabi kenal kita, ya, man salla alaika marras sallallahu bi asyara, ya. Nabi kata, siapa yang bersalawat dengan aku satu salawat, maka Allah akan balas kepadanya dengan 10 salawat. Man aksaruhum aliyya salatan kana aqrabuhum minni manzilan. Ya, sesiapa yang banyak bersalawat kepadaku, man aksaruhum aliyya salatan kana aqrabuhum minni manzilan. Sesiapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dia akan dibangkitkan nanti bersama-sama dengan aku di hari akhirat kelak. Allah bagi kita nyawa tuan-tuan, hari ini kita masih hidup, kita masih ada kesempatan. Kalau dulu kita malas nak bersalawat, jangan teruskan dengan kemalasan itu. Ya, Allah bagi kita peluang, kita sampai di bumi Taif, kita hayati sejarah Nabi, kita hayati bagaimana dakwah susahnya Nabi berdakwah, ya, Nabi dibaling batu, dihina dan seumpamanya. Maka hari ini tuan-tuan, jadilah umat Nabi yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nak salawat lagi tuan-tuan, percayalah, kalau tak nak salawat lagi, lidah masih keras nak bersalawat, hati tak nak bersalawat lagi, itu satu petanda buruk kepada kita. Itu tandanya Allah tak nak kita dibangkitkan bersama Nabi. Allah tak nak Nabi itu kenal kita di hari akhirat. Allah tak nak Nabi itu memberi syafaatnya kepada kita. Na'udzubillahi min zalik wa iyazubillah. Minta dijauhkan, minta dijauhkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selepas daripada itu, Nabi kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan sakit badannya, ya, berdarah bajunya, ya. Sampai di Mekah,
Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Mengasihani. Rasulullah itu kekasih Allah, tuan-tuan. Ya, insan yang mana cukup hebat. Tidak Allah cipta langit dan bumi melainkan kerana apa? Kerana Allah nak cipta Muhammad itu. Ya. Tidak Allah cipta langit dan bumi ini melainkan kerana Allah nak cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tengok apa yang berlaku kepada nabinya, kepada kekasihnya. Namun ujian yang paling hebat adalah ujian kepada para nabi. Dan akhirnya Allah mengubati nabi. Allah bagi hadiah pada nabi. Apa hadiah itu? Hadiah itu adalah Nabi dibawa naik Isra Mi'raj, ya, perjalanan Isra daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudiannya Mi'raj, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itulah adalah hadiah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Sidratul Muntaha itulah kemudiannya kita dapat satu fardu ibadat, iaitu ibadat salat. Itu pun kita pernah dengar kisah bagaimana Nabi turun naik tawar-menawar dengan Allah, ya, daripada 50, ya. Maka Nabi turun berjumpa Nabi Musa di langit yang keempat. Nabi Musa kata, umat aku tak boleh buat walaupun satu salat, satu hari satu salat, takkan umatmu boleh buat 50. Minta lagi kurang dengan Allah. Nabi turun naik, ya, sampailah 50, tinggal 5. Walaupun hari ini kita solat 5 waktu saja, tapi ibarat diberikan pahala ganjarannya 50 waktu. Sayangnya Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Isra Mi'raj tu, tuan-tuan, ya, saya ceritakan sedikit. Ketika Nabi sampai di Mekah, ya, Nabi terus memberitahu penduduk Mekah bahawa malam tadi aku telah dibawa ke perjalanan Isra ke Baitul Maqdis dan aku telah dibawa naik ke atas langit. Kemudiannya, ya, apabila mendengar cerita tentang Isra Mi'raj tu, ramai sahabat-sahabat ini yang dah beriman tapi murtad. Mereka kata Muhammad ini gila, tak mungkin melalui perjalanan yang begitu. Sebahagiannya murtad. Dan menjadi poin kepada pihak musyrikin Mekah untuk bagi mereka ini adalah poin yang mana ini adalah satu pengakuan Nabi yang menunjukkan bahawa Nabi itu tak waras. Namun ketika, ya, Abu Jahal memanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, datang dengar apa yang sahabat kamu nak kata ni, ya. Maka ketika Abu Bakar datang dan diberitahu tentang Rasulullah telah melakukan satu perjalanan di malam hari ke Baitul Maqdis dan kemudiannya naik ke langit, maka berkata Abu Jahal, dengar Abu Bakar apa yang dimengarutkan oleh sahabatmu ini. Dan apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya apa sahaja yang dikatakan Muhammad itu adalah benar. Kerana itulah, ya, Abu Bakar diberikan gelaran As-Siddiq, ya, As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Jadi tuan-tuan, sekarang kita menuju ke destinasi yang kemudiannya, iaitu ke yang seterusnya iaitu ke kilang ros, ya. Kalau kita perhatikan, ya, banyak sekali pokok-pokok kaktus, ya. Jadi kita akan ke kilang ros ini. Di sini banyak benda kita boleh beli kalau nak beli, ya, minyak wanginya, dengan spray rumahnya, dengan dengan lotionnya, bermacam-macam lah, ataupun dengan bukhurnya, iaitu kalau yang suka membakar macam oud, ya, membakar macam dia, kalau tempat kita biasa orang kata bakar kemenyan, tapi ini bukan kemenyan, ini adalah bau-bauan Arab, ya, daripada kayu-kayu gaharu, tapi ini adalah daripada ros, ada juga jual di sini. Jadi insya-Allah di sini kita akan turun, jemaah boleh tengok video yang akan ditunjukkan bagaimana cara proses ros tu, dan kemudiannya kita boleh bershopping dan lepas tu balik ke Basrah. Jangan ambil masa lama sangat, semua dah lapar. Dah lapar ke? Belum lagi? Okey, tak apa, duduk dulu di sini dalam setengah jam, kemudian kita naik bas, kita pergi makan pula nanti. Okey? Dipersilakan tuan-tuan untuk turun. Jangan terlalu lama, ya, di sini, sebab kalau lama sangat nanti kalau kita pergi restoran tu penuh pula restoran. Okey, maka di sini kita bagi setengah jam lah. Ya, sekarang jam berapa?
11? 12 lah. Ha? 11.35. Okey, dalam 12.5 minit, 12-10 minit kita ada dalam bas, insya-Allah. Okey. Ini kilang ros. Kilang ros, kilang buat ros. Adik nak ambil kasut. Ya. Slip adik, mana slip adik? Ros ini adalah satu bunga yang mana Nabi suka ya. Dan ada satu riwayat mengatakan ros ini dia bertasbih. Ya. Warda, ros ni adalah warda dalam bahasa Arab. Warda. Cicit dah baik. Jadi belintang sembah banyak lagi. Okey, silakan ya, turun ya. Pegang adik. Ada teh ya, ada teh diberikan percuma, teh yang dah dibubuhkan dengan ros. Ros ni juga adalah boleh membangkitkan aura positif sebenarnya. Ya, orang yang mandi ros, ya, mandi ros ni dia boleh membesarkan aura positif kita. Dia ada cara sebenarnya mandi ros ni. Ya, kelopak-kelopak dia boleh letakkan dalam peti ais, ditangkumkan dalam satu bekas, kemudiannya buat mandi ais dengan ros sekali. Mandi ais dengan ros, dia aura tu positif. Hati-hati ya, hati-hati bas laju kat sini. Kenderaan pun laju. Kita orang datang hari tu bulan 1 penuh dengan ni, apa, kabut. Sejuk. Tu. Tak nampak hari tu, kabut penuh. Ya. Toilet ada di dalam. Nanti tanya dia toilet kat dalam. Stroller. Jom. Boleh ambil teh Nak minum teh? Teh boleh ambil minum. Teh ni dia letakkan ros. Teh ros. Dia ada letak pati ros. Okey, ambil sendiri, boleh rasa. Ini adalah teh tetapi telah diletakkan pati ros ke dalamnya. Minumannya memang sedap. Ada bau ros juga. Kak Ros, jumpa kita kat sini. Apa khabar? Sihat? Tengah buat live. Abang Jeff. Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Tayyibun? Januari baru ni penuh dengan kabus tau kat sini. Tak nampak. Ya. Hari tu dia datang bulan 12 Siapa ni? Zidai. Bisa saja boleh datang bersama dengan Amwash Travel. Beritahu saja lokasi di mana. Bayarannya lebih murah kalau ikut package Amwash dari Malaysia. Ya, kalau di Indonesia mungkin mahal sedikit, tapi kalau di Malaysia harganya lebih murah. Perjalanan umrah Ustaz selama 12 hari 10 malam. InsyaAllah Molina. Mudah-mudahan Allah jemput Molina datang menjadi tetamunya. Saya tengok sikit apa komen-komen ni. Jarang saya tengok. Saya biasa akan baca selepas kemudiannya. Jom. Barat Muhaimin.
Okey, jom. Umi Salih Radik, insya-Allah mudah-mudahan Allah jemput datang di bulan Rejab menjadi tamu Allah. Hafizah. Amin, amin. InsyaAllah selamat daripada siksaan Allah dunia akhirat. Amin. Terima kasih Abizai. Abang Jeff. Sama-sama Sigu Khairiah. Amin. Ajiji. John Hardy, amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, kita perlu menjadi insan yang baik, ya. Syurga Allah untuk orang-orang yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nuansa, terima kasih. Muhammad Adam, insya-Allah, amin. Allah jemput nanti datang ke bumi Mekah dan bumi Taif ini. Rad Baharin, insya-Allah Allah jemput. Boleh. Romah, insya-Allah. Boleh saja, ya, hubungi ustaz, insya-Allah. Boleh bersama-sama dengan ustaz. InsyaAllah mulai bulan 4 ni juga ustaz ramai jemaah-jemaah daripada jiran kita Indonesia. InsyaAllah. Perjalanan, ya, Azhar City daripada Mekah ke Taif dalam 1 jam. Azizah Saleh. Niaga betul-betul. Doa betul-betul pada Allah, minta submit. Moga Allah pilih datang menjadi tetamunya. Syarikat Ustaz Cik Rodiah ni, Amwaj Travel, ya. Boleh like page Amwaj Travel. Nama saya Ustaz Abdul Razak Nana Muhammad. Liana Lili, insya-Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, ya. Allah datangkan jodoh yang baik. Insya-Allah Mursidah, ya, Allah berikan, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. InsyaAllah Neneng Suhaidah, ya, Allah jemput datang ke sini. Mudah-mudahan dapat beribadat di tanah suci. InsyaAllah Nur Syazah Safari, mudah-mudahan Allah syafi, Allah sembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri puan dan juga suami, insyaAllah. InsyaAllah Idrus Rejab, ya, Allah jemput, insyaAllah, amin. Ramlah Jerry, ya, insyaAllah Allah jemput ibu anda menjadi tetamunya. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan Malaysia menjadi aman, damai, aman dunia akhirat, ya. Rakyatnya bersatu padu, insyaAllah. Semuanya beriman kepada Allah. Nanti kena cek Zidai kena cek berapa harganya, ya, insyaAllah. Tapi pakai ustaz ni dalam harga Malaysia 7,000 lebih, ya, 7,000 lebih sahaja duit Malaysia. Penerbangan package VIP. Ini adalah kawasan Kilang Ros. Ros sini memang dibuat minyak wangi, dibuat lotion dan macam-macam lah sebenarnya, ya. Sehinggakan Syai, Syai ni adalah teh juga diletakkan ros, ya, diletakkan ros. Dan bila kita minum memang rasalah aura dia, sedapnya, harumannya. Bismillah.